Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita sambung pula tentang pengawetan makanan. Jadi kita akan belajar apa sebab kita perlu pengawetan makanan. Dan juga apa sebab yang menyebabkan makanan tu rosak ataupun cepat basi. Jadi kalau kita tengok yang pertama sini adalah punca kerosakan makanan. Kenapa makanan kita boleh rosak? Contohnya kamu letak dekat atas meja, nanti esok bulat. Ataupun kamu letak atas kamu letak atas pinggan gitu kan. Nanti bila petang-petang dia sudah berlendir. Jadi apakah punca kerosakan makanan? Jadi kita tengok. Jadi makanan ni dia boleh jadi rosak disebabkan oleh tindakan mikroorganisma. Tindakan mikroorganisma. Jadi kalau kamu masih lagi dekat bab mikroorganisma, kita ada belajar kan. So mikroorganisma ni adalah benda mikro. Kamu ingat mikro? So mikro maksudnya adalah benda kecil. Benda yang sangat kecil yang kita cuma boleh guna mikroskop. Sebab itulah nama dia mikro, kecil, dan kita cuma boleh tengok guna mikroskop. Jadi mikroorganisma ni adalah benda kecil, benda halus yang hidup. Hidup. Jadi maksudnya mereka boleh membiak, mereka boleh jadi banyak. Mereka perlukan makanan, mereka perlukan air juga. Jadi sebab itulah mereka akan tumbuh dekat makanan. Sebab dekat makanan mereka boleh dapatkan contohnya cecair daripada makanan tu. So dia ada air. Mereka juga boleh makan. Dan mereka juga perlu hidup. Jadi mereka boleh membiak. Sebab itulah kalau contohnya kalau kamu ada makanan yang rosak, makanan yang basi. Contoh kalau ada roti, dia rosak dekat sini, kamu tunggulah beberapa hari lagi dia akan banyak dan banyak. Contohnya macam roti ni dia mula-mula rosak dekat sini, dia akan merebak. Kenapa? Sebab mikroorganisma ni adalah benda yang hidup. Dia boleh membiak. Jadi pertumbuhan mikroorganisma contohnya seperti bakteria dan fungi akan menyebabkan makanan rosak. So ni adalah bakteria. Kalau kamu masih ingat lagi masa cikgu pernah ajar hari tu sebelum kuarantin. Mikroorganisma adalah contohnya macam bakteria dan fungi. So fungi ni adalah paling senang. Contohnya macam yang paling besar kita boleh nampak adalah fungi ni, contohnya adalah cendawan. Ataupun kalau yang kecil kamu boleh nampak dekat kelapuk roti. So contohnya kalau kamu letak roti kamu, kamu letak roti kamu atas meja. Kamu tengok lepas beberapa hari, mungkin 5 hari kan, dia lembab-lembab gitu kan. So dia akan ada mikroorganisma, ada fungi. Lepas tu kamu kasih biar lagi kan, dia akan merebak. 2-3 hari lagi dia akan merebak. 2 lagi, 3-4 hari dia akan merebak lagi. Sebab kenapa? Mikroorganisma ni hidup. Jadi mereka boleh membiak. Jadi mereka boleh membiak. Sebab itulah makanan tu rosak. Jadi macam cikgu cakap tadi, bakteria dan fungi ni dia mudah tumbuh di atas makanan. Di atas makanan yang lembab, satu, dan juga terdedah kepada udara. So maksudnya bila kamu ada makanan, kamu kasih dedah dengan air contohnya, ataupun dedah dengan udara, jadi senanglah bakteria dan fungi ni akan tumbuh. Dia mempercepatkan lagi. Contohnya kalau dia tidak lembab, dia masih boleh tumbuh, tapi dia lambat. Tapi contohnya kalau ada udara dan lembab lagi, ada air lagi, lagilah cepat, lagilah mudah untuk dia tumbuh. So contohnya macam ni, dia terdedah kepada udara, terdedah kepada lembab. Kalau kamu tengok sini, pisau ni pun basah sikit, tangan dia pun basah sikit. Jadi senanglah bakteria ni tumbuh sebab dia lembab, basah-basah dan juga ada udara. So sini ada udara, oksigen semua. Jadi mudahlah untuk dia tumbuh, mudahlah untuk bakteria ni tumbuh. Kalau fungi pula, kalau kamu tengok contohnya ada roti. Ni mungkin roti ni sudah beberapa minggu lah. Jadi kalau kamu tengok warna hijau macam ni, fungi ni dia akan tumbuh mudah sebab contohnya kalau lembab dan juga terdedah kepada udara. So contohnya kalau kamu biarkan roti kamu atas meja.
Jadi dia terdedah kepada udara. Senanglah untuk fungi itu tumbuh. Lebih-lebih lagi contohnya kalau lembab. Contohnya kalau kamu letak dalam bilik yang sejuk, bilik yang ada air-air. Jadi dia lagi akan cepat. Jadi apa yang kita akan nampak daripada sini, yang warna hijau-hijau, warna putih-putih ni adalah macam ni sebenarnya. Okay? Bila kamu ada roti, dia terdedah, dia akan tumbuh. Okay, dia akan tumbuh macam, dia akan tumbuh kelapuk-kelapuk roti ni dan dia akan mengeluarkan spores. Dia akan mengeluarkan spora ni. Jadi senanglah dia akan berjangkit lagi dekat sini. So contohnya kamu ada kelapuk roti, dekat sini dia ada. So dia akan mengeluarkan spora yang macam bintik-bintik ni. Dia akan menjangkit ke sini, dia akan menjangkit ke sini, menjangkit. Jadi last kalau kamu tengok roti tu akan penuh dengan fungi. Penuh dengan kulat. Jadi itulah ada kelapuk roti. Jadi kita tahu yang kerosakan makanan adalah disebabkan bakteria dan fungi. Kan bakteria dan fungi ataupun paling general adalah mikroorganisma. Jadi cara untuk untuk lambatkan makanan kita daripada jadi rosak, kita kena ada pengawetan makanan. Sebab itulah kamu belajar bab ni. So contohnya kalau kita tidak belajar benda ni dalam sains, jadi macam mana? Macam mana makanan kita boleh tahan lama? Contohnya kalau kita tidak belajar ni dalam sains, kita tidaklah makanan tin, kita tidaklah makanan kering, kita tidaklah makanan dalam plastik, kita tidaklah makanan dalam vacuum. Jadi kalau tidak, kita makan, kita kena cepat-cepat habiskan. Kalau kita masak, kita kena cepat-cepat habiskan. Jadi sebab itulah kita belajar bab ni. Bukan sahaja untuk kamu guna dalam exam, tapi juga untuk seharian. Jadi kita tengok apakah cara pengawetan makanan. Macam mana kamu buat makanan favourite kamu lambat jadi rosak. Kita tengok. So pengawetan makanan ni adalah proses melambatkan makanan jadi rosak. Pengawetan makanan adalah proses untuk melambatkan makanan jadi rosak. Sebab kita tahu makanan memang akan rosak. Lama-lama dia memang akan rosak. Tapi kita boleh kasih lambat. So melambatkan ataupun menghalang proses hidup mikroorganisma. Jadi macam mana kita mau mengawet makanan ni adalah kita kasih lambat makanan tu menjadi rosak. Macam mana kita mau lambatkan makanan tu jadi rosak adalah kita melambatkan proses hidup mikroorganisma. Sebab kita tahu kita ada bakteria dan juga fungus kan, yang fungi yang kasih rosak. Jadi kita kasih lambatlah proses hidup mikroorganisma, si bakteria dan juga si fungi. Jadi contoh-contoh adalah macam ni. Penyejuk bukuan. Jadi kamu masukkan dalam ice box, kamu masukkan dalam peti sejuk, kamu buat dalam tin, masukkan dalam botol, kamu kasih kering, contohnya macam ikan masin. Jadi kita tengok sikit-sikit lah nanti. Kita akan belajar dengan lebih mendalam nanti di video yang seterusnya. Jadi ini adalah contoh kaedah pengawetan makanan. Jadi macam kamu masukkan dalam ice box. Cuba bayangkan kalau kita tidak belajar benda ni, masukkan dalam peti sejuk. Jadi macam mana kamu mau simpan favorite ice cream kamu? Kamu kena makan cepat. Jadi sebab itulah kita kena belajar bab pengawetan makanan. Contoh lagi makanan tin. Kalau kamu ada makanan tin yang kamu suka, contohlah kan. Jadi sebab kita belajar pengawetan makanan adalah tin macam ni. And juga ada beberapa orang yang suka makan Maggi. Jadi contoh kan, kalau kita tidak belajar pengawetan makanan, macam mana Maggi ni terjadi? Macam mana ikan masin ni ada? Macam mana kita boleh jaga buah-buah ni daripada rosak? Kalau kita tidak belajar yang kita boleh letak dalam peti ais, kita boleh lambatkan proses bakteria dan juga fungi, kita terpaksa makan semua benda ni dalam satu hari. Semua benda ni dengan cepat. Jadi sebab itulah kita belajar. Dan ini adalah vacuum. Maksudnya kamu masukkan dan kamu sedut dia punya udara. Sebab itulah dia compact macam ni. Dia tidak ada udara. Bila tidak ada udara, macam mana mikroorganisma tumbuh hidup? Sebab cikgu cakap tadi, mikroorganisma adalah benda yang hidup. Mereka perlu bernafas, mereka perlu minum, mereka perlu makan, mereka juga perlu membiak. Tapi disebabkan vacuum ni tidak ada udara, jadi kita lambatkan proses mikroorganisma, iaitu bakteria dan fungi. Jadi itu saja untuk video ni. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.
Kalau tidak, kita akan tengoklah video yang seterusnya, kaedah pengawetan makanan.